daya ni apabila tekanan ni, apabila awak nak kira daya, tekanan tadi perlu didarab dengan luas. Okey. So 3 meter ni ialah nilai diameter dia. Okey, ini adalah diameter. Okey, step yang seterusnya, apabila awak dah kenal pasti dah gambar ajar ni, okey. Dia bagi SG sama dengan 0.9. Maknanya awak perlu tahu 0.9 ni merujuk kepada ketumpatan. Ketumpatan dia ialah 900. Okey, 900 kilogram 900 kilogram per meter padu. Ni awak kena tahulah. Dan air dekat sini, apabila dia bagi SG 1.0, so awak kena set lah dalam otak awak. SG 1.0 tu merujuk kepada 1000. Saya dah beritahu awak kan pada hari Selasa yang lepas, macam mana 1.0 tu kita dapat 1000. Tu awak kena tengok balik lah nota yang saya send pada dalam grup kan. Okey, ataupun saya tunjuk ke awak. Okay, boleh ke? Untuk dia tidak salah saya. Okey, ni dia. Ni. Bagaimana dia boleh dapat 1000, yang dikatakan 1000 ni. Apabila dia, formula dia ialah SG sama saya kata, SG sama dengan kecepatan bahan bagi kecepatan air. So, nilai yang dia bagi, nilai SG ni perlu didarab dengan 1000 lah. Itu maksud dia. Okey. So, seterusnya, apabila awak dah dapat ni, maklumat-maklumat ni, apa yang perlu awak buat ialah awak perlu dapatkan dia punya formula dia lah. Formula yang kita guna pakai. Okey, formula yang kita guna pakai, ini formula dia. Untuk kes tekanan. Okey, so awak kena dapatkan formula. Yang pertama ialah tekanan. Yang kedua ialah formula bagi daya. Ini kaedah ni, kaedah. Untuk kita nak jawab soalan. Ini adalah formula bagi daya. Okey. Dan kes ini ialah kes di mana dua cecair yang tidak homogen. Ini dikatakan cecair yang tidak homogen. Apa dia cecair yang tidak homogen ni? Ialah cecair yang berbeza dia punya ketumpatan dia. Contohnya minyak dan air. Tidak homogen tu maksud dia tidak bercampur. Mana boleh bercampur kan? Sebab minyak ketumpatan dia 900, dia lebih ringan. 900 kg. Air lebih berat, 1000 kg. So, air akan berada di bawah minyak. Okey, air akan berada di bawah minyak. So, dia memang tak akan bercampur. Kalau awak cakap bercampur tu nonsense, memang dia tak akan bercampur. Okey. So, bila awak dah dapat formula, maka barulah kita menyelesaikan masalah. Okey. Masalah kat sini ialah kita nak dapat tekanan kat sini. Awak boleh guna juga formula ni sebenarnya, tapi jalan dia agak sukar. Saya dah beritahu awak juga kan. Apabila awak nak guna formula ni, awak kena guna nilai hash dia yang paling maksimum. Itu saya dah jelaskan pada awak minggu lepas. Sebab tekanan yang berlaku di dasar dengan tekanan yang berlaku pada hash yang paling maksimum adalah sama. Sama kan? So kalau awak tak tidur, maka awak dengarlah kuliah saya pada minggu lepas lah, pada hari Selasa. Awak tidur tak dengar. So saya ambil sini, malah nak buat takut makan masa. So apabila awak nak buat calculation, ini dia contoh pengiraan dia. Saya just copy je. Okay, contoh pengiraan dia. So dia ada dua cecair. Ini formula asal dia, P sama dengan rho G hash. Okay, dan ini adalah untuk water dan ini adalah untuk oil. Okay. Dia sebenarnya, kalau dia punya teori dia, dari segi teori dia, ialah apabila awak nak kira P ni, dia sebenarnya macam ni.
Dia sebenarnya macam ni ya. Bila awak nak kira P, berapa tekanan dia, iaitu dia adalah hasil tambah tekanan sebenarnya. Contoh dia, P kanan di dasar. P ini ialah P di dasar ataupun P jumlah tekanan. Jumlah tekanan, dia prinsip dia ialah P kanan O itu ditambah dengan P untuk air, untuk water. Okey, ini adalah dia punya asas dia. Okey, P oil dia perlu tambah dengan P untuk water. Macam ni barulah dia dapat jumlah tekanannya. Jumlah tekanan. Okey. So, boleh tak kita ambil 0.9 darab 1000 macam ni? Boleh juga. Tapi bagi saya lah kan, saya tak suka macam ni. Saya just sebab dia bagi ketumpatan. So kat sini ialah dia masuk macam ni, tak sesuai sebenarnya, tak sesuai. Saya lebih suka kat sini saya lebih suka awak buat direct lah, masukkan nilai dia terus, iaitu 900 kan. 900. Saya lebih suka awak macam tu lah, tak perlu darab-darab macam tu awak, sebab dari segi konsep tekanan tu dia salah, sebab formula dia ialah ketumpatan. So kita masuk nilai ketumpatan lah. Dan ini 1000 juga kan, sama dengan 1000. So awak just kalau dalam final, dalam kuis ke apa ke, awak buat macam ni lah. Macam ni. Ya, 900 darab 981 darab 2.4, 1000 darab 981 darab 1.5. Okey. Dan seterusnya, kita akan solve dalam kurungan ni. Kita akan selesaikan dalam kurungan. Inilah, ambil direct ya. Okey, kita ambil direct ya. Okey. Kita selesaikan direct. Awak boleh cek lah. Dia nota ni banyak yang salah. Awak cek lah. Okey. So, dia pakai sini ialah Pascal. Boleh juga. Itu yang saya bincang pada minggu yang lepas. Awak boleh pakai Pascal. Tak salah kan. Tapi biasa student dia tak minat pakai Pascal. Saya pun tak tahu kenapa. Masuklah diri saya. Saya pun selalu pakai Newton per meter square kan. Kita biasanya kita suka pakai macam ni, Newton per meter square kan. Student pun okey, ikut saya pun Newton per meter square. Jawapan dia ialah Pascal, ataupun awak boleh pakai lah Newton per meter square. Sebab apa? Sebab 1 Newton per meter square, 1 Newton per meter square adalah bersamaan dengan 1 Pascal. Sama je. PA itu Pascal, bukan penasihat akademik. 1 Pascal. 1 Newton per meter square adalah sama dengan 1 Pascal. Saya suka pakai Newton per meter square. Pascal tu apa? Pascal tu nama orang. Dia yang jumpa unit tu dia pakai nama dia. Awak pun boleh lah. Suatu hari nanti kalau awak buat satu unit ke formula ke, awak pakai nama awak, tak kisah kan. Awak mempopularkan diri awak. Tetapi kalau tak satu Pascal, dia macam tak ada meaning. Dia tak ada macam seolah-olah tak ada maksud. Kecuali memberitahu bahawa itu nama dia. Itu saja. Jadi apa reason dia pakai Newton per meter square? Sebab di sini
bermaksud bahawa tekanan ni ialah daya per luas. Betul tak? Meter square ni luas. Panjang dan lebar luas. Newton ni ialah daya atau berat. So dia ada makna lah. Sebab tu saya atau mana-mana awak jumpa ramai yang pakai Newton per meter square. Dia jarang pakai Pascal. Pascal ni macam orang kata no meaning, tak ada makna. Boleh dengar suara saya ni? Senyap semua? Cuba respon. Boleh je. Okey. Terima kasih. So apabila awak dapat nilai yang 35,000 Pascal ni, awak just bahagi dengan 1000 untuk dalam bacaan kilo Pascal lah. Awak tengok kilo ada buku pakai huruf besar. Kilo kan. Macam saya pakai huruf kecil. Sebenarnya unit SI kilo ni huruf kecil ya. K ni mesti kecil. G pun kecil. Dia tak semua boleh belasah je mana huruf besar, mana huruf kecil. Tak, dia ada standard dia. Ini adalah SI. Ini SI ya. Unit ni adalah unit SI. So kita dapatlah jawapan dia. Dan bagi student diploma biasanya pakai 3 titik puluhan. 3 titik puluhan. Ada student tanya saya, cik nak pakai berapa titik puluhan? Saya kata tak kisahlah. Sorry, ngantuk pula. Tapi sebenarnya diploma pakai 3. So awak pakai 3 lah better. Kalau awak pakai 2, dia akan berlaku ralat nanti. Jawapan awak tak sama. So pakai 3 titik puluhan lah. Dan awak bundarkan pada 3 titik puluhan. Kalau degree pakai 4 titik puluhan. Dia beza di situ lah. Kalau awak pakai 4 pun boleh, bukan tak boleh. Boleh juga. Tapi better pakai 3 lah supaya seragam. Nanti nak meniru pun tak kantoi. Ada student dia sekejap pakai 2, sekejap pakai 4 titik puluhan. Lepas tu member pun meniru, follow dia. Dah detect dah meniru. Jadi meniru. Okay. Untuk saya potonglah dua-dua markah. Orang yang memberi tiru pun saya potong markah, orang yang meniru pun saya akan potong. Okey. Apabila kita dah dapat tekanan, maka step yang seterusnya ialah kita kena dapatkan dia punya luas, dia punya daya dia. Okey. Soalan ni dia macam dia shock tau. Dia sebenarnya yang terbaik ialah awak kena carikan luas dia dulu, lepas tu bawa masukkan kan. Kalau awak tak, sebab kat sini dia ada luas dia kat sini dia luas lah kat sini luas. Okey, so awak dapatkanlah luas dia. Formula luas bulatan, semua orang tahu silinder ni bentuk dia bulatan. Luas bulatan ialah pi. Pi D kan. Pi D. Pi nanti saya copy. Pi D kuasa 2. Pi D kuasa 2. Kuasa 2 pun saya copy sini. Pi D kuasa 2 bagi dengan 4. Itu formula. Jangan kata lupa pula formula. Kalau awak lupa memang agak memalukan lah bagi saya. Formula luas pun lupa. Lepas tu ambil engineering macam mana? Orang yang ambil engineering ni biasanya matematik dia very tough, very strong. Okey, pi D kuasa 2 bagi yang 4 ni ini adalah formula bagi luas bulatan. Ingat. Ataupun pi J kuasa 2. Okey. Ataupun pi J kuasa 2. Ataupun awak pakai pi J kuasa 2. Saya copy sini juga. Sebab nak bagi awak cantik sikit lah kan. Jadi awak boleh rujuk. Tak perlu awak buat nota lah, pakai nota saya. Okey, pi J kuasa 2. Ini adalah formula bagi luas bulatan. Ini pun kadang-kadang ramai juga ni masalah kan. Boleh pula lupa je formula dia. Ini adalah formula luas bulatan. Ramai juga yang kim dia tu.
Dulu saya beritahu awak, ramai student yang mana dia bila dia gagal subjek ni, bila saya tanya kenapa awak gagal, jawapan dia ialah saya lupa formula. Memanglah subjek ni dia banyak formula kan. So awak kena membiasakan diri awak bermain dengan formula. Luas ni ialah pi d kuasa 2 bagi 4. Saya suka pakai formula ni. Pi d kuasa 2 ni saya jarang pakai. Saya banyak pakai d. Kalau pakai d, awak boleh ambil direct 3 meter ni. Kalau awak pakai j, awak kena bagi 2. Awak tak boleh pakai 3 meter. Awak kena jadi 1.5 meter. Kuasa 2 darab dengan pi. Sama je jawapan dia akan dapat sama. So ni yang luas dia. Pi d kuasa 2 bagi 4. So awak akan dapatlah nilai F dia ialah dalam unit kilonewton. Kenapa dalam unit kilonewton? Sebab P ni kat sini, dia ambil nilai yang ni. Iaitu nilai Newton per meter square. Kilonewton per meter square kat sini ini pun student banyak yang kat silap ni. Dia ambil sini kilonewton, dia kira sini dia buat jawapan dia Newton. Salah lah. Tu awak kena faham betul. Tu saya tak gemar pakai Pascal ni, saya tak berapa gemar pakai Pascal. Kan? Saya pakai Newton. Kilonewton per meter square. Okey, apabila darabnya yang ni jawapan dia adalah bentuk meter square ke tak? So awak boleh potong je. So jawapan dia adalah unit kilonewton lah. Sebab tu saya lebih suka pakai unit ni berbanding dengan unit Pascal. Sebab unit Pascal ni macam tak ada makna lah, no meaning, tak ada makna. Kan? So itu depend pada awak lah. Kalau awak nak pakai pun boleh. Sebab unit Pascal juga diakui sebagai unit SI bagi tekanan. Itu pun student kadang-kadang dia nak pakai unit Pascal tapi dia letak kat force, daya. Salah lah. Mana boleh. Pascal tu ialah tekanan, bukan daya. Okey? Tekanan. So better follow saya lah. Better follow saya. Okey. Ini saya nak cerita tentang centroid. Apa itu centroid? Centroid ataupun pusat bagi jasad. Semua objek termasuk diri kita, dia ada pusat. Dia ada pusat. Kita pun ada pusat lah kan, kat perut kita yang berlubang tu, itu pusat. Pusat tu bukan suka-suka. Dan Tuhan jadikan dia ni, pusat tu suka-suka tak. Pusat tu dia menunjukkan bahawa di situlah awak punya centroid badan awak. Pusat jasad awak. Tengah-tengah. Okay, tengah-tengah. Untuk awak mencapai keseimbangan. Okay. So, itu juga dengan objek-objek yang lain, kapal sebagainya. Dia ada pusat jasad dia. Supaya kapal ataupun apa saja dia tidak akan bergolek lah. Dan dia tak akan, kalau tak ada pusat, dia akan terlingkup kapal. Kena lambung ombak je, dia dah terlingkup dan sebagainya. So, ada pusat lah, ada pusat. Okay, semua ada pusat. Dia dah terbentuk, dia ada centroid dia. Okay, so macam mana menentukan centroid? Nanti saya ajar. Macam mana untuk kita tentukan di mana centroid. Okay. Dan seterusnya moment. Moment. Awak baca ni mungkin awak pening apa benda ni. Ada kame-kame semua ni. Ini MMAT kata 5 ni. SPM punya matematik tambahan ni. Ada pengamiran DX-DY ni. Pengamiran. Awak membaca pening ni. Apa benda ni awak cakap. Tidak apa. Saya akan explain pada awak. Apa yang dimaksudkan dengan first moment of area. Dan juga the second moment of area. Okay. Kalau awak baca ni mungkin awak pening. Student engineering ni biasanya dia suka tengok gambar rajah. Dan dia suka tengok gambar rajah ni. Dan ini apa? Pin. Pin. Kan? Dalam design dia ada pin, ada fit dan ada juga roller kan. Ada roller, pin dan fit. Ada 3 jenis yang biasa dalam mereka bentuk. Kalau awak belajar subjek teknik bendali. Dia sama je konsep dia. So, kan, benda ni tak payah nak pening-pening kepala lah. Saya terjemahkan dalam bentuk yang mudah apa yang dikatakan sebagai moment. Saya explain dalam bentuk bahasa yang mudah. Apa yang dikatakan dengan moment dan apakah kesan pada tindakan moment berkenaan.
Okey. Kalau baca ni pening kepala ni kan, tak payah baca lah. Kalau nak baca juga baca lah kan. Okey. Tapi saya sebagai pensyarah, memang tanggungjawab saya untuk saya menerangkan pada pelajar. Dan untuk sebagai pemudah cara pada pelajar, momen. Saya ambil perkataan momen. Tak kira lah first moment ke second moment ke, dia lebih kurang sama. Saya terang dulu sekali. Okey. Momen lah. Kita pulakkan dia. Apa itu momen? Adakah objek ni tidak ada tindakan momen pada objek ni? Ada tak tindakan momen pada objek ni? Ada. Kan? Objek ni juga ada berlaku tindakan momen. Okey? Semua objek ada tindakan momen. Saya bagi contoh yang bangunan dulu. Saya bagi contoh bangunan. Kan? Lepas tu baru kita pergi contoh dulu. Bagi contoh bangunan dulu. Supaya awak nampak. Okey, contoh bangunan. Awak ni saya rasa ramai orang yang belajar siber ni, dia ramai yang minat bangunan kan. Tengok bangunan je tu ingat civil engineering. Kalau architecture bolehlah macam tu, architecture memang bangunan kan. Kalau orang arkitek dia tengok bangunan dia nampak architecture. Betul lah. Tapi kita civil engineering, kita sepatutnya tidak macam tu. Kita tengok bangunan nampak engineering, civil engineering. Tak semestinya. Civil engineering dia luas, termasuk jambatan, termasuk jalan, termasuk sungai dan sebagainya kan. Dia luas, bidang yang luas, piping dan sebagainya. Okey, tak apa saya bagi contoh bangunan. Bangunan tinggi, kalau awak nak design bangunan tinggi, awak nak design bangunan, tak kira lah high rise ke, bangunan tinggi ke, bangunan pencakar langit ke. Okey, ini bangunan tinggi, high rise building. Kalau bangunan yang kecil-kecil, bangunan yang macam rumah awak, itu tak jadi masalah rumah awak kan. Okay, ini rumah. Okey. Ini ialah rumah. Saya nak terang pasal momen ni, bukan pasal rumah ni. Ini rumah, ini adalah bangunan. Okey, bangunan. Kita tahu bahawa bangunan ni atau rumah ni, dia ada daya yang bertindak, betul tak? Dia ada daya yang akan bertindak pada objek ni. Okey, ini adalah permukaan tanah. Ini tanah. Okey, ini adalah permukaan tanah. Okey, so bangunan ni dia ada daya dia. Daya tak kira lah beban hidup ke beban mati ke kan. Dia dipanggil beban, betul tak? Beban hidup ataupun beban mati. Tetapi kedua-duanya ialah daya lah. Daya ataupun berat. F lah. Kita pakai F. F. Ataupun awak nak pakai weight pun boleh juga. Awak buat kerja design. Okay. Design biasa pakai F ataupun weight kan. Sama lah kat sini pun. Sini pun ada. Iaitu berat, dia punya berat dia lah. Berat dia. Termasuklah berat kenaan, impose load, take load, apa semua kan. Berat orang yang ambil kira dalam design. Dan berat ni tadi, dia akan transfer ke tanah, betul tak? Dia akan transfer ke tanah. So, apabila dia transfer ke tanah, maka perlu adanya apa ni? Foundation. Betul tak? Dia perlu adanya foundation. Dan tanah ni pun dia akan buat compaction lah. Compaction. Sehingga tak ada udara. Kan? Apabila buat CBR test, sehingga tidak ada sebarang void udara di dalam tanah ni. Itu prinsip engineering, termasuk geotechnical. So dekat bawah ni akan ada foundation lah.
Okey, foundation. Tujuan foundation ni untuk apa? Untuk dia transfer load, okey, pada tanah. Okey. So ada foundation lah kat sini. Ni dia punya pad footing dia dan juga stump. Ini stump lah. Dan ini pad footing. Okey. Ini rumah. Ini bangunan. Atas lah. Ini bangunan. Ini rumah. Okey. Kalau rumah tak ada masalah, selesai kes. Bangunan dia akan ada masalah. Okey, bangunan akan ada masalah. Sebab apa? Dia bergantung pada ketinggian dia. Misal kata bangunan ni tinggi dia ialah 30 meter. 30 meter dia punya ketinggian dia. Okey, ketinggian bangunan ni ialah 30 meter. Ni hash ni bukan head dah, tu height, tinggi. Height dia ialah 30 meter. Rumah ni biasanya dalam 2, 3, 4, 5 meter lah sekali dengan bumbung. 5 meter je. Dan ini adalah sekitar 5 meter. Contohlah rumah biasa. 5 meter je. Okey, masalah momen ni, ia adalah masalah dia berkaitan dengan ketinggian. Dalam engineering, dia sebut sebagai wind load. Wind load. Beban angin. Dan wind load. Beban angin. Dia sebut sebagai beban angin. Yang ni tak terlibat dengan beban angin. Bangunan tinggi dia ada. Di mana angin yang bertiup daripada tepi. Walaupun angin sepoi-sepoi basah, tetapi disebabkan dia darat dengan ketinggian, dia akan menghasilkan satu momen yang besar. Momen ini ialah hasil darat daya lawan dengan tinggi momen. Ketinggian momen, ketinggian structure, darat dengan beban yang dihasilkan oleh angin tadi. Dan daya yang dihasilkan oleh angin. Walaupun daya kecil, tapi bangunan ini tinggi, dia akan menghasilkan kesan momen yang besar. Dan apa dia punya implikasi dia? Ialah bangunan ni akan terbalik. Bangunan ni akan terbalik. Okey, bangunan ni akan terbalik disebabkan oleh daya yang dihasilkan kat sini. Okey, daya yang dihasilkan kat sini. Okey, sorry. Biasa dalam istilah momen, dia tak pakai hash, sorry. Dia biasanya dalam tindakan dalam momen, dia punya analisis dia pakai X. X. Biasanya dia pakai X. X ni merujuk pada ketinggian dia. Daripada titik momen. So kita ambil titik momen dia paling yang ujung sekali lah. Ke pantai. Menyebabkan berlakunya overturning. Terbalik. Bangunan ni akan terbalik. Okey. F darab X. So momen kat sini. Momen reaction dalam bangunan biasanya disebut momen reaction. M momen sama dengan F darab dengan X. Lagi tinggi X, momen dia akan jadi lebih besar. Menyebabkan bangunan tu akan lebih cenderung untuk dia terbalik. Sebab tu bangunan tinggi biasanya engineer biasanya akan provide pi. Okay, biasanya dia akan provide pi lah. Piling ni dia duduk bawah tanah. Piling ni bawah tanah dia bentuk dia tak cantik lah kan. Walaupun awak nampak piling tu macam cantik je, sebenarnya di bawah tanah dia tak cantik. Okay. So itu tujuan piling. Salah satulah tujuan piling. Salah satunya ialah untuk dia pegang bangunan lah, supaya tak terbalik. Okey. Jadi disebabkan oleh
tindakan moment. Okey, itu yang pertama. Okey, disebabkan dia makan terlalu banyak space, jadi saya lepas padat sikit. Ini tak payah panjang-panjang sikit. Okey, kalau dalam kes kita hydro, saya ambil contoh empangan. Contoh empangan. Contoh empangan. Ada tak empangan sini? Yang biasa punya, empangan yang biasa. Bolehlah. Okey. Okey, ni empangan. Ni empangan. Okey, dalam kes empangan ni pula juga berlaku momen. Tindakan momen juga berlaku dalam kes empangan. Di mana saya contohnya misal kata dia ada berlaku peningkatan lah. Dia dalam sikit. Okey. Apabila berlaku peningkatan, misal kata berlaku peningkatan air, ni ketinggian empangan. So, ni ketinggian air kita naikkan sikit. Okey. Contohlah, kau nampak cantik sikit kan? Apalah. Okey. So air penuh dengan air kat sini. So kat mana berlaku momen tadi? Momen dia berlaku disebabkan oleh daya. Walaupun kita belajar, kita kata tekanan kat sini kosong, kita katakan. Kita kata tekanan kat sini kosong. Ada bawah tekanan atmosfera. Dan tekanan atmosfera, awak kata okey tekanan kat sini kosong lah. Betul lah, apa yang awak cakap betul. Tekanan kat sini ialah kosong di permukaan air. Tekanan toluk, saya jawab baru ni. Tetapi sebenarnya dari segi daya, saya ada cerita pada awak kan, bahawasanya daya ni, tekanan ni sebenarnya daya ke tekanan sama saya katakan. Dia wujud di semua titik kan saya cakap, yang bersentuh dengan air. Okey. Dan daya, ada satu daya yang bertindak juga di sini. Daya yang bertindak kat sinilah sebenarnya yang menghasilkan momen. Okey, daya yang bertindak di sinilah yang menghasilkan momen. F kat sini ya. Okey, saya besarkan anak panah bagi awak nampak clear. Pakai sikit. Kat sini. Kat sini dia punya F dia dan didarab dengan X. S kat sini. X dan 7 meter. Jadi dia juga menghasilkan momen. Dia juga menghasilkan momen reaction dan menyebabkan empangan ni juga kemungkinan dia boleh terbalik. Selain daripada dia berkemungkinan pecah, empangan juga berkemungkinan untuk terbalik, overturning, terbalik ya. So disebabkan dia boleh, empangan ni boleh juga terbalik, sebab tu awak tengok mana-mana empangan pun dia akan direka bentuk dia akan jadi macam ni. Dia tak betul-betul straight di kat sini kan. Dia macam ni bentuk dia. Tujuan dia ialah untuk mengelak daripada empangan ni terbalik disebabkan oleh tindakan momen. Okey. So tindakan momen ni boleh menyebabkan empangan ni terbalik. Sebab tu empangan bentuk dia
macam ni. Kalau awak ni jurutera kan, esok awak jadi jurutera, awak akan nampak lah apa reason dia sesuatu reka bentuk itu dijalankan, apa dia punya reason dia. Okey, so empangan ni dia reka bentuk macam ni. Tujuan dia ialah untuk mengelakkan empangan ni terbalik. Okey, itu satu. Dan ada satu lagi saya beritahu awak bahawasanya tentang daya paduan. Ingat tak? Ini daya di atas ni yang menyebabkan tindakan momen. Okey, tindakan momen. Tindakan momen, titik momen akan berlaku di sini ya. Ini adalah titik momen. Ini adalah titik momen yang berlaku. Okey, di sini titik momen. So jarak di antara sini ke sini. Sorry. Ini adalah tindakan momen yang akan berlaku kat sini. Sini jarak dia. Jarak di sini hingga ke titik momen ni. Okey. Ini yang X tu. Yang 7 meter tak kisahlah. Kita akan buat pengiraan dia. X. Kat sini X. Okey. Ini satu. Yang kedua, saya juga ada bercerita pada awak tentang daya paduan. Betul tak? Daya paduan. Wujud satu lagi daya paduan. Iaitu daya yang mewakili daya-daya yang lain yang akan tolak dia. Biasanya kita pakai A atau F. Daya paduan. Juga boleh menyebabkan empangan ni akan teranjak. Empangan ni akan teranjak. Displacement. Dipanggil displacement. Empangan ni akan teranjak ke belakang. Kan? So sebab tu awak tengok mana-mana empangan pun dia akan provide structure dia kat sini, dia buat macam tu. Ini dinamakan sebagai key. Key, kunci. K-E-Y, key. Tujuan key ni ialah untuk mengelakkan berlakunya displacement. Displacement. Dan tujuan yang ni bentuk dia macam ni ialah macam ni kan. Tujuan dia ialah untuk mengelakkan berlakunya overturning disebabkan oleh moment reaction. Dan yang ni pula tujuan dia ialah untuk mengelak daripada berlakunya shear force ataupun daya twitching. Itu tak payah bincang. Bincang banyak pula kan. Nanti awak macam seolah-olah saya nak mengajar design empangan pula. Tapi sebenarnya itu reason dia. Reason dia kenapa empangan ni bukan bentuk segi empat macam ni. Kenapa bentuk dia ke belakang. Kan? Ni tak ada ni. Ini tak ada. Padam. Bentuk dia belakang gitu. Kenapa? Apa reason dia? Reason dia ialah supaya tindakan momen. Itu yang disebut sebagai momen. Momen ni ditarifkan ialah daya dan didarab dengan jarak momen. Okey, kalau kat sini momen reaction dia berlaku di sinilah. Okey. Kat sini ya, mengelak daripada dia terbalik. Okey. Faham apa yang saya cakap? Ke tak faham? Faham. Faham. Okey, bagus. Itu yang sedap. Hati ni dengar faham. Cepat betul lah masa lalu lah. Yang kelas sejam ni tak efektif sangat kelas sejam. Dah nak habis lah sekejap. Sekejap sungguh kelas. Dan okey. Kita habis lah kelas kita je ni. Saya depan ni kena laju lah. Saya rasa macam sedu sangat saya. Sebab seronok sebenarnya kita explain benda supaya awak nampak kan. Benda yang tak ada dalam nota tapi sebenarnya ada tersirap kan. Okey. Hydrostatic force on the plane area. There are several steps to follow for determine the hydrostatic force on the plane area. Specify the magnitude of the force, specify the direction of the force. Okey, yang ni saya katakan nanti. Hydrostatic force on horizontal plane area. Okey. So sama je sebenarnya. Sama ada dia horizontal ke apa ke, saya akan explain dalam 3 bentuk. Satu bentuk curve, bentuk plane, sama ada plane tu horizontal ke plane vertical ke, saya akan explain kepada awak dalam contoh bentuk. Okey.
So, satu lagi yang sebelum habis lah 7 minit lagi. Saya nak tengok formula ni. Formula ni juga adalah formula tekanan. Ini juga adalah tekanan. Formula tekanan, ini ini formula tekanan. Dan ada satu lagi tekanan formula ialah ini formula. Ini dengan ni sama. Sama ini salah satu lagi formula. Di mana nilai ni lambda ni ini dipanggil sebagai lambda, betul tak? Lambda. Macam variable Pauling pula lambda. Kan, variable lambda. Lambda ni orang cakap Pauling ni eliminasi apa? Orang cakap lah kan. Sebab apa? Sebab nama-nama dah keluar lah. Sebenarnya nama dia orang cerita pasal nama-nama kan. Dia orang dah bajet lah. Oh, lambda nak keluar, beta nak keluar, delta nak keluar. Itu sebenarnya nama-nama tu dah ada lama. Itu nama dalam Yunani. Kita pakai engineering lambda, lambda apa. Kan? Dia satu jujukan, susunan. Alpha, beta, kan? Charlie, delta, eta. Awak belajar dulu masa form 5 kan dalam subjek apa? Fizik ya. Dalam subjek fizik kan dah belajar. Alpha, beta, kan? Delta. Kalau dalam army dia tak panggil beta, dia panggil bravo, alpha, bravo, kan? Charlie, delta. Benda tu adalah pengiraan macam 1, 2, 3. Kan? Lepas tu keluar apa. Tapi orang ni biasalah dia cepat sangat lah. Okey, so lambda sama dengan rho G, P sama dengan lambda H. So masuk dia, apabila masukkan lambda ni, rho G, dia akan jadi rho GH juga macam ni. So ini adalah persamaan lain yang awak perlu hafal. Okey, ni tambah lagi persamaan. Hafal lah. Ni, saya dah bulat-bulatkan dah. Lambda sama dengan rho G. Lambda ni apa? Lambda ni adalah berat tentu. Okey, dan ada juga awak belajar dalam fluid mekanik, berat tentu, apa formula dia? Ada kan? Cek balik nota Kit 1. Selain daripada formula tu, ini formula lain dia ialah rho G. Rho ketempatan, G spesifik, G adalah kecutan graviti. Okey. Okey, ni tak payahlah. Harris force on, okey. Yang ni nanti saya akan explain dalam contoh nanti. Ni kalau awak tengok ni agak pening awak. Saya tak nak pening awak lah. Okey. So, ini formula yang kita dah bincang. Dua formula ni. Tak payah hafal lah. Benda ni saya dah bincang awak macam mana boleh dapat A ni. Rho GH darab A sebab dia force. Kalau dia pressure, rho GH. Bila dia force je sebab force sama dengan pressure darab area. So tu yang dikena darab area tu. Okay, benda ni saya dah bincang, awak tengok balik contoh saya. Okey. Dan ada dua formula. Ini formula yang awak boleh pakai. Formula ni adalah formula hydrostatic force. Ini formula hydrostatic force. Okey. Ini formula hydrostatic force, tak sini pula. Dan ada satu lagi formula ialah formula untuk ni ini adalah pusat tekanan. Okey, formula bagi pusat tekanan. Okey, apa itu pusat tekanan? Apa itu hydrostatic force? F dia tak pakailah FR ni jarak. Tak nak pakai lagi, pakai F je. Ataupun R. Contohnya kat sini berlaku titik ni. Berlakunya dari paduan yang saya sebut tadi kat sini. Kita ambil contoh yang sama. Kalau mengikut buku ni dia pakai FR. Okeylah pakai FR. So tu formula dia. Ya, rho GHC darab A. A ni apa? A tu apa? A ni. Saya kata FR dia kat sini. Titik ni. A tu ialah luas permukaan ni, empangan ni yang basah. Yang bersentuh dengan air. A HC. Okey. Kalau kat sini dia pakai HC.
Okey, yang ni kita buang. Kita tak pakai. Bagi kita pakai HC, kita pakai HC je. Okey. HS pakai C. Pakai meninggal. Saya pun jadi pening nanti. Okey, HC je. HC ni apa? HP. HP ni ialah jarak daripada, kalau saya lukis dia, gambar rajah ni ya, dia punya titik dia kat sini tu tak? Saya buat warna lain. Warna ni. Warna ni. Okey, ambil tebal sikit. Okey, jarak dia ke permukaan air, ya. Jarak dia sini ke permukaan air. Jarak pada titik FR tu, titik apa nama ni, titik ni ya, titik atmospheric force tu. Inilah dia, jarak ni lah HP ya. HP ni jarak dia. Di bawah air lah maksudnya, di bawah air. Ni adalah HP. Okey. HC ni ialah, saya guna kala lain pula, warna kuning. HC ni ialah jarak ni. Objek ni ya. Objek ni dia adalah titik tengah. Titik tengah dia lah, titik tengah objek. Okey, biasanya kita dapatkan titik tengah, kita kena cross lah. Crosskan dia. Kat sini dah dapat dia. Ini adalah HC. Nanti saya diktikan, awak jangan risau. Tak faham sekarang, tak faham tak apa. Saya akan diktikan. HP biasanya akan berlaku di bawah lah, bawah sikit daripada HC ataupun HS. Nanti saya akan diktikan pada awak. Awak jangan risau. Ni sebagai pengenalan. Kita kena tengok 2-3 kali benda tu baru kita boleh catch up dia, betul tak? Tengok sekali je mungkin kita pun tak faham lagi. Lepas tu kita kena tengok lagi dan akhirnya kita akan faham. Apa yang dimasukkan HC, apa dimasukkan dengan HP. Kan? HP ni memang direct formula. HC tak perlu formula sangat. HC ni lebih pada pemahaman awak. Lebih pada pemahaman awak. Okey? Kalau awak tengok HC kat sini pun kita boleh kira, betul tak? 7 meter, dia kata paras air seluruh 7 meter. Kalau paras air laut 7.45 meter, saya kata saya nak kira HC ya. Awak dah kelar apa satu? Ada kelar tak? Cuba respon sikit. Tak ada? Okey. Okey, tak apa. Terima kasih. So macam mana kita nak kira HC ni? Okey, 7 meter. 7 meter. Kita tolak dengan 4.5 meter. Tolak dengan 4.5 meter, kita akan dapat jarak ni kan. Dan kita akan bahagikan dia dengan 2. Senang je kan, bagi 2. Sebab kita nak di tengah-tengah. Kita nak di tengah-tengah. Lupa pula SC ya. Saya buat H. C. Senang. Okey, so apa jawapan dia? Okey, kalkulator. Contoh lah ni ya, ini contoh je ni. Memang tak macam tak logis sebab saya dah anjak jarak dia. 4.5. So kita dapat 2.5 lah keseluruhan dia. Ni 4.5. Sorry, silap saya tolak pula. Kau tolak atas ni. Sorry. Sebab saya nak cepat, saya biasa jadi macam ni lah. Bila nak cepat kan. Macam ni je. 4.5 jarak ni. Dia dah bagi dah sini. Tak nampak. 4.5 bahagi 2 direct je. Sebab saya takut awak dah belah. Dia jadi kalut. Okay, so 4.5 bahagi 2. Masa saya dah habis kan. Jadi kalut sikit. Bagi 2. Okay, so dapat 2.25 ya. 2.25 meter. Itu je. Cara kira dia. Sebab dia dah bagi lupa pula. Syarah kadang-kadang buat silap juga. Kan? Jadi saya lebih suka kalau saya silap student bertegur, cik salah. Saya suka sebab kadang-kadang saya pun macam blur. Kalut kan. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita end live? Ada apa nak tanya? Tak ada encik. Ya, awak ni tak faham, tak faham. Saya memang tahu ni awak tak faham ni. Tengok bagi kuis nanti baru tahu. Bagi kuis nanti tak ada yang dijawab. Okey. Apa tak ditunggu kat lobby ni?
Okey, itu saja daripada saya. Yang belum ambil attendance, apa angkat tangan. Yang belum ambil attendance, kenapa angkat tangan ni? Seperti Nabila ni. Yang belum ambil attendance, stay. Yang lain boleh move on lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Waalaikumsalam, Cik. Terima Terima kasih. kasih, Cik. Terima kasih. Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Okey, siapa yang belum ambil attendance, beritahu saya. Ada tak? Ada ke tak ada yang belum ambil attendance? Okey, kalau tak ada, itu sajalah.